Selamat sejahtera. Kami dari kumpulan 9, kumpulan 7. Tajuk kita adalah menghuraikan cara-cara menerapkan nilai moral berdasarkan teori perkembangan moral oleh Colbert. Perkembangan moral adalah salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Perkembangan ini berkaitan dengan aturan dan ketentuan tentang apa yang seharusnya dilakukan dalam masa kita berinteraksi dengan orang lain. Ini adalah satu proses di mana individu mengembangkan pemahaman mereka tentang apa yang benar atau salah, serta nilai-nilai yang akan mereka terapkan dalam keputusan dan perilaku mereka setiap hari. Seiring perkembangan moral, individu juga belajar untuk menghormati hak-hak orang lain, bertanggungjawab atas tindakan mereka dan memahami konsep seperti kejujuran, empati dan keadilan. Okay. Dalam tajuk ini, kita akan meneroka cara-cara menerapkan nilai moral berdasarkan teori perkembangan moral oleh Colbert. Memahami cara menerapkan nilai moral berdasarkan teori ini dapat membantu kita memupuk sikap dan tindakan yang lebih bermoral dalam berbagai konteks kehidupan, termasuk dalam hubungan sosial, profesional dan keputusan-keputusan etika yang kita hadapi setiap hari. Kita akan dapat melihat beberapa konsep utama yang diperkenalkan oleh tokoh ini dalam teorinya, yang meliputi tahap-tahap perkembangan moral, proses pemikiran moral dan pengaruh luaran yang akan memainkan peranan dalam membentukkan nilai moral individu tersebut. Dengan demikian, pendekatan ini akan memberikan landasan yang kuat untuk membina masyarakat yang lebih baik, di mana nilai-nilai moral yang diterapkan oleh individu akan menjadi asas kehidupan yang lebih adil dan bermakna. Okey, itu sahaja dari saya. Saya serahkan kepada rakan saya. Okey, terima kasih Edi. Jadi saya akan menerangkan teori perkembangan Colbert. Teori perkembangan moral Colbert yang dibangunkan oleh Laurent Colbert adalah teori yang menerangkan bagaimana individu berkembang dalam membangunkan moral secara sistematik dan berterusan. Teori ini berdasarkan tahap perkembangan konstruktif dan mengkategorikan tindak balas yang timbul pada 6 tahap yang dibagikan kepada 3 tahap: pra-konvensional, konvensional dan pasca-konvensional. Tahap perkembangan moral Colbert termasuk tahap 1, iaitu akhlak terbentuk daripada memberi akibat, yang memahami akibat tetapi tidak memahami akibat boleh menjadi akhlak. Kedua, tahap 4, iaitu hukum dan arahan atau perintah. Memahami bahawa akibat boleh menjadi asas kepada akhlak, tetapi tidak memahami bahawa hukuman dan arahan serta perintah juga penting dalam akhlak. Ketiga, tahap 6, sin and justify, fairness. Memahami bahawa hukuman dan perintah-perintah semuanya penting dalam moral dan mula mengenali konsep ketidakadilan dan keadilan. Teori Colbert bertujuan untuk memahami bagaimana individu berkembang dalam pembangunan moral dan menggunakan pengetahuan ini untuk membangunkan pendidikan moral-moral kanak-kanak. Walau bagaimanapun, teori ini juga telah dikritik seperti terlalu menekankan kesannya dan tidak menilai secukupnya orang yang menggunakan aspek moral yang lain. Okey, sekian. Yes. Okey, seterusnya adalah cara-cara menerapkan nilai moral berdasarkan teori perkembangan moral oleh Colbert. Terdapat 4 sumber yang boleh menerapkan nilai moral, iaitu daripada ibu bapa, kurikulum tersembunyi, guru dan masyarakat. Dari segi ibu bapa, yang pertama, ibu bapa perlulah mengelakkan sifat menghukum tanpa usul periksa.
ibu bapa perlu mendengar dahulu penjelasan sebelum memberikan hukuman. Dan ibu bapa juga perlu memberikan sebab kenapa sesuatu perkara itu tidak boleh dilakukan. Yang kedua, ibu bapa perlu memuji anak apabila mereka bertindak positif dan memberikan ganjaran sekiranya mereka menunjukkan tingkah laku yang baik. Hal ini akan membantu dalam perkembangan moral serta dapat memotivasikan mereka. Yang ketiga, beri bimbingan serta galakan yang padu dan berterusan. Ia akan dapat mendorong anak untuk berfikir sebab dan kesan dari perbuatannya. Ibu bapa juga perlu menunjukkan perlakuan moral yang baik serta mengingatkan anak tentang perlakuan yang baik. Seterusnya, kurikulum tersembunyi. Yang pertama, melalui interpretasi murid. Murid dapat mendalami dan membuat interpretasi proses penghayatan. Contohnya seperti subjek sejarah tentang peperangan. Jadi murid tu perlu menghayati proses tersebut supaya mereka lebih faham tentang subjek sejarah tersebut walaupun mereka tidak dapat membayangkan perang tersebut. Yang kedua, suasana dalam bilik darjah dan kemahiran sosial. Murid perlu berinteraksi bersama rakan, tidak bercakap dengan rakan lain apabila guru sedang mengajar dan menghantar tugasan dalam tempoh yang diberikan. Yang terakhir adalah manusia belajar dengan memerhati. Manusia perlu mengingat, menganalisis dan membuat keputusan serta memerhati dan membandingkan diri dengan orang sekeliling supaya boleh menambah baikkan diri mereka. Sekian dulu dari saya. Seterusnya saya serahkan kepada kawan saya. Terima kasih. Saya akan melanjutkan presentation mengenai cara-cara menerapkan nilai moral berdasarkan teori perkembangan moral oleh Kohlberg. Okey. Iaitu lebih kepada guru di mana maksud dia amalan nilai-nilai murni dahulu oleh seorang guru di dalam kelas untuk memastikan murid menjadi guru sebagai role model dan membentuk sikap yang baik untuk diaplikasikan dalam kehidupan mereka lah. Seterusnya adalah perkembangan konektif seseorang individu ataupun guru. Okey, ini menurut Kohlberg dalam penaklukan moral adalah berkaitan rapat dengan perkembangan konektif lah, di mana tahap pemikiran konektif seseorang guru tidak menjamin peningkatan dalam tahap penaklukan moral seseorang. Pada tahap perkembangan ini juga, kanak-kanak akan mempelajari apa yang betul dan apa yang salah melalui tingkah laku yang ditunjukkan oleh seseorang guru lah. Seterusnya, guru merancang dan menghasilkan ABM dan BBM, iaitu dapat menarik minat murid untuk belajar. Okey, maksud dia seperti guru perlu menerapkan nilai-nilai moral dalam diri pelajar, macam guru merancang dan menghasilkan alat bantuan mengajar iaitu ABM dan bahan bantu mengajar itu BBM, berdasarkan konsep yang sesuai yang mana dapat menarik minat murid untuk belajar dan memperoleh sesuatu daripada proses pengajaran tersebutlah. Guru juga perlulah bijak dalam menyelitkan nilai-nilai murni yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan seharian murid berdasarkan penghasilan ABM dan juga BBM lah. Seterusnya, guru membantu murid dalam menilai permasalahan. Lepas tu, guru juga bertanggungjawab dalam melahirkan kesedaran dan keprihatinan. Maksudnya maksudnya guru ni bertanggungjawab dalam melahirkan kesedaran dan keprihatinan ni tentang isu-isu moral dan nilai-nilai sejagat kepada murid di dalam kelas. So, itu sahaja daripada saya akan paskan kepada kawan saya. Okey, seterusnya masyarakat. Okey,
masyarakat seperti yang kita tahu, masyarakat Malaysia ni merupakan masyarakat yang berbilang kaum. Jadi masyarakat perlulah mengamalkan nilai bekerjasama dan bertolak ansur. Okey, jadinya sekiranya masyarakat mengamalkan nilai murni ni, masyarakat dapat mempengaruhi sikap generasi muda dan akan memberi kesan kepada keamanan dan kesejahteraan negara. Okay, seterusnya pihak sekolah perlulah memberi nasihat kepada murid-murid seperti mengamalkan nilai murni seperti bekerjasama, bertanggungjawab, kerajinan. Dan sekiranya amalan-amalan nilai murni ni diamalkan oleh pelajar, kita dapat melahirkan pelajar yang cemerlang dan pelajar dapat melanjutkan pelajaran ke peringkat lebih tinggi lagi. Okey, dari pihak media massa pula seperti platform televisyen, pihak media massa perlulah bijak dalam menayangkan filem yang memupuk amalan nilai murni dalam kehidupan seharian supaya dapat melahirkan generasi yang bijak pandai. Okey, yang terakhir sekali ialah pihak kerajaan perlulah melancarkan kempen amalan nilai murni. Okey, untuk kesimpulan, secara keseluruhannya terdapat 4 cara dalam menerapkan nilai moral berdasarkan teori Kohlberg, iaitu melalui ibu bapa, kurikulum tersembunyi, guru dan masyarakat. Dan pihak sekolah juga pihak sekolah, masyarakat dan media massa perlulah memainkan peran penting dalam usaha memupuk nilai murni ini agar dapat diamalkan secara berterusan. Okay, baiklah, itu sahaja pembentangan dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih.